أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ثم أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sama-sama kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat bersama di sini. Walaupun pada minggu ini sepatutnya kita bertafakuh bersama di surau KPI UM, tapi oleh kerana ada halangan-halangan yang lain, kita terpaksa menggunakan online seperti sebelum ini untuk kelas kita petang ini. Subhanallah. Baik, hari ini kita nak sambung pengajian kita bersabit dengan arkanul iman. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Katanya musannif kita ni, penulis kita ini, iaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair bin Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Dia kata wa arkanul imani sittatun, rukun iman itu ada 6, itu matanya. Kemudian antu'mina billah, bahwasanya kamu beriman dengan Allah SWT. Itu yang pertamanya, kamu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu rukun yang pertama. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya martabat kepada iman itu ada 5, iaitu iman taklid, iman ilm, ya, iman haq, kemudian iman tertinggal imanu ayanin, kemudian baru imanu haqqin, dan kemudian barulah imanu haqiqatin. Okey. Baik, so biasanya orang ramai sama ada imannya iman taklid dan dia berada dalam bahaya, kerana kalau dia itu ahli kepada nazar, maka dia adalah seorang mukmin yang berdosa. Dan kebanyakan manusia berada di iman wa ilmin, iman orang yang sekadar tahu, ya. Ini kebanyakan manusia, termasuk para asatizah, ya. So sebab apa? Sebab nak naik ke iman ayanin itu memerlukan kepada mujahadah, memerlukan kepada satu proses pengajian yang khusus, bimbingan yang khusus daripada para murabbi. Okay. Baik. Yang kita panggil murabbi itu pula yang kita panggil sebagai murabbi, guru mursyid, ya. Yang kita panggil guru mursyid. Guru yang boleh menunjuk jalan. Mursyid itu apa maksudnya? Ya, kita takut juga orang salah faham dengan perkataan mursyid. Mursyid itu ialah mursyid, diambil daripada perkataan arsyada yursyidu. Isim fa'ilnya mursyidun, dengan makna yang boleh menunjuk jalan, ya. So dia boleh tunjuk jalan. Pasal apa dia boleh tunjuk jalan? Sebab dia dah sampai. Dia pernah sampai. So apabila dia dah sampai, dia boleh tunjuk jalan dengan jalan yang betul. Okey, kalau orang tak biasa sampai, dia tak boleh tunjuk jalan, ya. Kita tak pernah sampai ke Mekah contohnya. So macam mana kita nak bercerita tentang jalan-jalan di Mekah? Kita tak pernah sampai ke Cameron Highland. Macam mana kita nak cerita ke orang jalan-jalan di Cameron Highland? Tak boleh. Sebab itu nak ke mana-mana dia perlu pada orang yang betul-betul sampai tempat tu sebelum ni, barulah dia boleh cerita dengan baik. Okay. Dia boleh tunjuk pada kita jalan dengan sebaik-baiknya.
Tapi orang zaman sekarang dia pakai GPS, ya. Dia pakai inilah peranti-peranti Google Map apa semua. So Google Map tu itulah guru mursyid. Dia boleh menyampaikan kita ke tempat itu. Itulah guru mursyid. Tapi walaupun uh, Google Map tu dia tak tahu apa. Itu contoh yang sederhana untuk mudah faham saja. Baik, barulah kita masuk ke rukun yang pertama, iaitu an tu'mina billah. Ahaduha an tu'mina billah. Pertama daripada rukun yang 6 itu ialah beriman. Maksudnya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an ta'taqida 'ala al-tafsili anna Allah ta'ala mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadisi mustaghnin an kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun wa 'ala al-ijmali anna lillahi kamalatin la tatanaha. Baik, rukun yang pertama ialah bahwasanya kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman. Rukun iman ni dia tak sama dengan rukun Islam. Rukun Islam ni rukun yang mana terbinanya seorang itu sebagai seorang Muslim. Apabila ada benda-benda itu, maka orang itu Muslimlah secara zahirnya. Bahkan bukan kata nanti semua ada. Ya, ada sebahagian pun sudah dianggap Muslim. Ya, apabila seorang itu mengucap 2 kalimah syahadah dan dia bersembahyang, dia sudah Muslim. Cukup dengan mengucap 2 kalimah syahadah, dia seorang Muslim. Okey. Dan kemudian dilengkapkan Islamnya itu dengan dia melakukan sembahyang. Kerana sembahyang adalah syiar kepada orang yang Islam. Kemudian dia wajib berpuasa dan wajib mengeluarkan zakat. Sekiranya mampu. Kalau tak mampu berpuasa, tak mampu untuk mengeluarkan zakat, dia tak perlu. Lebih-lebih lagi nak mengerjakan haji ke Makkah al-Mukarramah yang memerlukan kepada belanja yang besar. Ya. Lianna al-hajja az-zadu wal-rahilat. Kerana haji-haji itu ia berkait dengan bekalan dan juga tunggangan untuk sampai ke sana. Ya. Liman istata'a ilaihi sabila. So itu rukun Islam. Adapun rukun iman dia berkait dengan keimanan. Dia berkait dengan kepegangan. Ya. Yang mana rukun iman ni mesti semua ada pada seorang Muslim itu, pada seorang yang beriman itu, seorang yang mukmin itu. Semua yang 6 disebutkan sebagai rukun ini mesti ada. Mesti diyakini dan dipegang dengan kemas, dengan jazam. Ya. Tidak berbelah bagi. So rukun Islam dia kait dengan keupayaan, kemampuan sekiranya mampu. Okey. Ahaduha an tu'mina billah. Rukun yang pertama iaitu bahawasanya kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi an ta'taqidan, maksudnya kamu beriktikad ala tafsili secara terperinci, secara tafsir, secara halus, secara satu persatu, anna Allah Ta'ala mawjud. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu mawjud. Mawjud dengan mana ada? Allah Ta'ala itu ada. Ada. Ya. Qadimun, sedia kala adanya. Mana tidak ada mula pada adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baqin, dan Allah Ta'ala itu dia tidak akan binasa. Dia akan kekal selama-lamanya. Mukhalifun lil hawadisi. Allah Ta'ala itu dia menyalahi dengan makhluk. Ya, menyalahi Allah Ta'ala dengan segala makhluk. So Allah SWT itu sedikit pun tidak sama dengan makhluk ini. Dari apa jihah sekalipun, dari apa sudut sekalipun, Allah SWT tidak sama dengan makhluk ini. Allah SWT menyebut dengan jelas dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama seperti Allah Ta'ala ni suatu pun.
Maksudnya tidak ada benda yang sama dengan Allah SWT. Okey. Dalam ayat yang lain Allah SWT menyebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Taala itu tak kufu dengan apa-apa benda saja. Ahad. Satu benda saja, satu perkara, ya, tak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat lain Allah SWT menyebut fahal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu bagi Allah Taala itu ada benda yang sama dengan Allah Taala? Itu dalam bentuk persoalan. Okay. So bagi Allah Taala itu tidak ada persamaan dengan apa-apa saja makhluk. Sama ada secara jauhar ataupun secara sifat ataupun secara apa-apa saja yang sabit pada makhluk. Itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tak sama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ini. Okay. Imam Ahmad Ibn Hanbal menyebut bahawa mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Apa-apa saja yang terlintas dalam kepalamu, dalam hatimu berkait dengan Allah. Kita terlintas macam-macam mana saja dalam hati kita, ya, sabit dengan Allah Taala, fallahu bi khilafi dzalika. Allah menyalahi demikian itu. Allah Taala tak sama sikit pun dengan makhluk. Okey. So oleh kerana tak sama, macam mana Allah Taala itu? Wa huwa ala kunhi zati. Allah Taala berada dalam keadaannya. Ada dalam apa ni? Dalam keadaannya. Ala kunhi zati. Ya. Kunhi zati mana berada dalam keadaan Allah SWT. Okay. Tak tahulah macam mana. Dia menjadi rahsia kepada kita orang yang beriman. Sebab itulah hadiah yang paling berharga, yang paling kemuncak di akhirat nanti, iaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. So hadiah yang istimewa kita sembunyikan sampai masa baru kita tunjuk, barulah dia betul-betul istimewa. Kalau istimewa tapi dah tunjuk dah ke orang, apa semua orang pun dah tahu belaka tu, mana istimewanya? Okey. So Allah Subhanahu wa taala Maha istimewa, ya. Sebab itu Allah SWT tak bagi zahir dirinya, ya, di alam dunia ini. Allah Ta'ala tangguhkan dan jadikan dia sebagai satu hadiah yang paling istimewa di akhirat nanti. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Siapa yang berharap nak jumpa dengan Allah SWT, ya, nak melihat Allah SWT, ala kunhi zatihi, mengikut keadaan zat Allah SWT yang sebenar itu, maka dia hendaklah beramal, beriman dan beramal saleh. Ya, moga-moga kita tergolong di kalangan mereka yang beriman dan beramal saleh dan diberi kelebihan di hari akhirat nanti untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, untuk bertemu dengan Tuhan kita, dengan kekasih kita, ya. Nak sebut kekasih ni payah sikit. Sebab kita ni, hati kita ni tak kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sembang saja kencang, ya. Tapi hakikatnya diri kita ni tak kasih Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu Allah Subhanahu wa taala. So kita hendaklah beriktikad bahawasanya Allah Taala itu maujud. Allah Taala itu qadim. Allah Taala itu bakin. Bakin dengan mana baqa. Allah Ta'ala itu mukhalif, menyalahi ia bagi sekalian makhluknya yang baru ini. Tak ada sama sikit pun, ya. Kemudian mustaghnin an kulli syai'. Allah Ta'ala itu maha kaya ia daripada setiap sesuatu. Tak berhajat Allah Ta'ala dengan apa saja, ya, tak berhajat. Maha kayanya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berhajat pada benda yang lain. Tak perlu. Hatta tak perlu pada tempat. Allah SWT tidak perlu pada tempat. So tak bolehlah kita nak katakan Allah Ta'ala itu duduk di atas arash. Tak boleh. Walaupun benda itu disebut dalam Al-Quran. Ya, kalau disebut dalam nas, ya, ada nas-nas yang menyebut bahawasanya nas-nas itu memberi waham
ada bentuk-bentuk persamaan Allah Ta'ala dengan makhluk ini, maka itu dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat yang perlu ditafsirkan dengan secara yang adil dan betul. Dan dalam hal mentafsirkan ayat mutasyabihat ini, para ulama kita ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan Ahlus Salaf, iaitu dengan mentafwidkan makna. Ahlus Salaf dulu macam mana ketika menyantuni ataupun mensikapi ayat mutasyabihat? Mereka beriman dengan ayat mutasyabihat. Kullu amanna bihi, kami beriman dengan ayat mutasyabihat. Kullu min indi rabbina, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat mutasyabihat ke ayat muhkamat ke, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala macam tu nak turun Quran. Ada sebahagiannya mutasyabihat, ada sebahagian besarnya muhkamat. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ya. Dialah Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Yang mana sebahagian daripada Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkamat. Dan dialah ummul kitab. Ya, isi kepada Quran secara dominan. Ummul kitab ada dominan kepada Al-Quran itu sendiri. Wa ukharu mutasyabihat, dan di sana ada sebahagian kecil yang statusnya mutasyabihat. Mutasyabihat dengan arti kata ada ayat-ayat yang memberi waham samanya Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka ayat-ayat itu kita panggil ayat-ayat mutasyabihat. Okey? Itu kena faham dengan baik. Supaya kita tidak bergaduh. Supaya kita tenang hati. Okey? So ayat mutasyabihat, ayat muhkamat itu dibahagikan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 7. Okey? Baik. Jadi Allah SWT itu maha mukhalifun lil hawadis, menyalahi dia bagi segala benda yang baru. Mustaghnin an kulli syai', tidak berhajat dia kepada apa jua sekalipun, hatta kepada arash. Kalau ikut dalam Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surah Al-A'raf, surah-surah yang lain. Okey. Tapi walaupun ayat itu ayat mutasyabihat yang perlu ditafsirkan dengan adil dan betul. Okay. So, tafsir para Ahlus Salaf ialah kaedah Ahlus Salaf dalam mentafsirkan ayat mutasyabihat ini, iaitu dengan at-tafwid. Mereka menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mentafsirkan ayat mutasyabihat. Mereka tak tafsirkan. Mereka serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak bercakap. Okay. Sementara Ahlu Khalaf, iaitu para ulama yang datang selepas daripada 300 tahun yang pertama, daripada 400 tahun yang pertama ke belakang ini, sehingga ke zaman kita ini, ya, kita panggil Ahlu Khalaf. Dan Ahlu Khalaf ketika mensikapi ayat mutasyabihat, mereka mentakwil ke ayat mutasyabihat. Dan takwil itu bukan mereka yang cetuskan, takwil itu mereka ambil daripada guru-guru mereka, daripada lapis as-salafus salih, lapis tabi'in, tabi'i. Ya, mereka ni pun dah mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Okey. Termasuk para sahabat, kalau kita perhatikan, para sahabat sendiri pun, ya, ridwanullahi alaihim ajma'in, mentafsirkan ayat mutasyabihat. Baik. Mustaghnin an kulli syai'in, terkaya Allah Ta'ala daripada setiap sesuatu. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa-apa saja. Disebut oleh para ulama akidah, ya, tidak maha kaya dengan arti tidak berhajat. Tidak berhajat kepada apa? Pertama, tidak berhajat kepada mukhassis, kepada sesuatu ataupun pada kuasa, pada Tuhan juga yang menentukan dia sebagai Tuhan lah. Ya. So Allah Ta'ala tak perlu kepada mukhassis, pada pembuat, kepada penentu, untuk membuat dan menentukan bahawasanya
akan lahir nanti, akan zahir nanti yang namanya Tuhan. Ada. Okay. So Allah Ta'ala tak perlu kepada mukhassis. Okay. Itu mukhassis maknanya, yang menjadikan. Allah Ta'ala tak perlu kepada yang menjadikan dia, ya? Kerana dialah yang menjadikan. Dan Allah SWT tak perlu juga satu lagi kepada tempat, tak perlu pada arash. Kalau Allah Ta'ala ni perlu pada arash, sebelum Allah Ta'ala ciptakan arash, di mana Allah SWT? Jatuh, merempat macam mana? Semua itu adalah kalam yang tidak layak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wahidun qadirun muridun. Wahidun dengan makna satu, Maha Esa Allah SWT. Qadirun dengan makna Allah Ta'ala Maha berkuasa. Muridun dengan makna Allah SWT Maha mengendaki. Ya, apa yang berlaku di atas muka dunia ini, sama ada yang telah lalu ataupun sekarang ini ataupun yang akan datang, tak terlepas daripada kehendak Allah SWT belaka. Tak ada satu pun yang bergerak ataupun diam dengan bukan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu depan dia akan terangkan sedikit. Muridun, alimun, Maha mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Hayyun, Maha hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'un, Maha mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT mendengar semua perkara. Ya. Basirun, Maha melihat Allah SWT. Mutakallimun, Maha berkata Allah SWT. Jika Allah SWT mahu mengatakan apa-apa, maka Allah Ta'ala boleh saja mengatakan apa-apa. Ya, mutakallim dengan kalamnya yang azali. Wa 'ala al-ijmali anna lillahi kamalatin la tatanah. Ini ataf ke mana? Ataf muka surat sebelah yang Allah Ta'ala sebut di muka surat sebelah. Allah Ta'ala sebut apa? Allah SWT sebut apa? Saya ni ada terlelap ya, masya-Allah tabaraka. Sambil mengajar pun boleh terlelap. Subhanallah. Kadang-kadang hilang punca kalam saya itu. Okey. So Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Mutakallim. Baik. Kemudian wa 'alal ijmali anna lillahi kamalatin la tatanaha. Wa 'alal ijmali ataf kepada muka surat sebelah, wa an tu'mina billahi bi an ta'taqida 'ala tafsil. Apa yang kita sebutkan di atas itu sifat-sifat Allah SWT yang tafsil. Adapun yang ini wa 'alal ijmali, dan hendaklah kita beriktikad secara ijmal. Apa yang nak diiktikadkan? Anna lillahi kamalatin, bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu ada kamalat, kesempurnaan, la tatanaha, yang tidak akan habis. Itu bagi Allah Ta'ala itu kesempurnaan yang tidak akan ada penghabisan. Okey. Itu cerita dia. Sudut i'tikad, kita kena i'tikad dua benda. Pertama, i'tikad secara tafsil, iaitu Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafah, ya, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Kemudian selain daripada itu, kita wajib beriktikad bahwasanya Allah SWT bersifat dengan kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ma'ani. Ataupun di sini disebut sebagai alimun, hayyun, sami'un. Ini sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah yang menjadi lazim kepada sifat ma'ani.
Okey. Itu yang kita pelajari dalam sifat 20. So sifat 20 dah bincang panjang benda ni untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala mengikut apa yang diatur oleh para ulama sejak daripada as-salafus salih sehingga ke zaman kita ni. Inilah dia nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tafsir pun yang ini dah. Cukup dah yang ni secara tafsir. Dan yang secara ijmal kita etikadkan bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu ada kesempurnaan yang tak akan berpenghabisan. Takat itu cukup dah. Sudah menjadikan seorang itu seorang yang beriman dengan iman yang kuat. Cukup pegang benda ni saja. Tak perlu banyak-banyak. Tak perlu al-asma'ul husna yang banyak itu. Kerana asma'ul husna itu nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana nama-nama Allah SWT yang 99 itu dia mustaq. Dia terbit daripada ummahatis sifat yang kita sebutkan ni. So apa yang kita sebutkan dalam lembaran ini adalah ummahatus sifat. Ibu kepada sekalian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala qidam, Allah Ta'ala baqa, Allah Ta'ala mukhalafah, Allah Ta'ala bersifat qiyam binafsih. Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. So 13 sifat ini adalah ummahatus sifat yang mana semua sifat-sifat yang lain ya datang daripada 13 sifat ini. Contoh kita katakan apa dia? Allah SWT bernama Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Okay. Berarti Allah SWT bersifat pemberi rezeki. Okay. Mana ada dalam ni? Dalam sifat 13 ni tak ada pemberi rezeki. Tapi walaupun tak ada, terbitnya sifat pemberi rezeki itu daripada kesimpulan 13 sifat ini. Allah Ta'ala nak beri rezeki, nombor satu Allah Ta'ala tu kena ada dulu. Okay. Allah Ta'ala mesti bersifat dengan qadim, mesti bersifat dengan baqa, mesti bersifat dengan mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tak boleh sama dengan sesuatu pun. Kalau ada sesuatu yang sama dengan Allah Ta'ala, usah kata nak bagi rezeki, langit bumi ni boleh hancur. Lau kana fihi ma'alihatu illallah ila fasadata. Itu Allah Ta'ala dah jelaskan sendiri dalam Al-Quran. Kalau Allah ada di langit satu Tuhan, di bumi satu Tuhan, Tuhan yang sama persis, betul-betul Tuhan sungguh, langit satu, bumi satu, la fasadata nasya'a wasa'abi langit bumi. Okay? Sebab itu bagi Allah Ta'ala ni, dia tak ada suatu pun yang menyamai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? So Allah Ta'ala yang nak bagi rezeki tu, yang bersifat memberi rezeki tu, dia bersifat dengan mawjud, qidam, baqa, mukhalafah, mustaghnin an kulli syai'. Dia tak perlu kepada benda lain. Untuk dia bagi rezeki, dia tak perlu benda lain. Cukup dia maha kaya ia memberi rezeki. Okey. Allah SWT sebut la takhafanna min dhikri rizki dalam hadis kursi, yang kamu takut wahai anak Adam daripada sempitnya rezeki, madamat khazaini mamlana, selama mana khazanahku penuh. Wa khazaini la tanfadu abada, dan khazanahku tidak akan habis selama-lamanya. Okey, tidak akan habis selama-lamanya. Okey. So itu pemberian rezeki. Sifat memberi rezeki bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahidun, Allah Ta'ala satu. Macam tadi juga, la fasadata. Kalau ada Tuhan di langit, di bumi, wasak binasa. Yang ni nak macam ni, yang tu nak macam ni, habis jahannam. So Allah Ta'ala tu maha satu. Qadirun, Allah Ta'ala maha kuasa. Ya. Allah Ta'ala boleh bagi rezeki siapa yang dia kehendak. Siapa yang dia tidak kehendak, Allah Ta'ala boleh tahan rezeki. Itu murid. Okey. Allah Ta'ala tahu siapa yang dia nak bagi, banyak mana dia nak bagi. Dan Allah Ta'ala tahu siapa yang dia tak nak bagi, tak boleh bagi banyak. Dan memang manusia ni tak boleh bagi banyak.
Kalau bagi banyak-banyak dia akan melampau. Lau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw walakin walakin yuqaddiruhu kaifa yasha haitsu yasha. Mana ayat Quran situ tak ingat. Lau basatallahu rizqa li ibadihi, kalau Allah Taala limpahkan rezeki pada hamba dia, labaghaw, nescaya hamba dia ni akan melampaui batas. Walakin yuqaddir kama yasha. Akan tapi Allah Taala takdirkan rezeki itu sebagaimana yang Allah Taala kehendaki. Itu murid. Alimun. Itu murid juga campur dengan alim. Alimun dengan mana Allah Taala tahu. Dia nak bagi banyak mana, qadar mana. Ya, kalau dia bagi orang ni okey tak, orang ni tak okey. Dia bagi itu sebagai anugerah ataupun dia bagi sebagai ujian. Dia bagi sebagai apa kita panggil, istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Okay. So ada pemberian-pemberian yang berbentuk istidraj. So Allah Ta'ala Maha tahu belaka semua tu. Okey, itu nak suruh faham bahawasanya sifat-sifat yang disebutkan ini adalah ummahatus sifat. Ummahatus sifat. Ibu kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Reti belaka sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah macam mana sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat reti. Okey. Itu bersabit dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita perlu iktikadkan secara tafsili, dan yang satu lagi secara ijmali, iaitu kita iktikadkan bahawasanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sifat kamalat yang tidak akan habis, tak akan berhenti. Sifat kamalat Allah. Sebut saja kesempurnaan, maka kesempurnaan itu akan ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kesempurnaan itu ialah kesempurnaan yang layak dengan Allah. Ada juga kesempurnaan tapi dia tak layak dengan Allah. Sesuatu yang dianggap kesempurnaan tapi dia tidak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan kesempurnaan kepada Allah. Contoh kesempurnaan kepada makhluk, kepada kita manusia. Tak semestinya apa yang sempurna bagi kita ni sempurna bagi Allah. Contohnya kesempurnaan bagi seorang lelaki, dia ada isteri, dia ada anak-anak, ya? So bagi Allah Ta'ala boleh hal macam tu? Tak boleh. Bagi Allah Ta'ala, kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, walam takun lahu sahibatu, tidaklah bagi Allah Ta'ala itu ada sahibah, ada isteri, ada anak, sama juga. Subhanahu an yakuna lahu waladun, ataupun wala yang bagi lirrahmani an yattakhidha walada. Tak perlu bagi Allah Ta'ala ada anak. Ya. So kesempurnaan bagi Allah Ta'ala tak perlu anak. Kita kesempurnaan kita kalau anak ramai lagilah sempurna. Itu belum isteri lagi. Kalau isteri cukup 4, Masya Allah, sempurna betul seorang lelaki itu. Kalau dia ada 4 orang isteri, Masya Allah, tabarakallah. Okey. Tapi sebab itu kesempurnaan itu, ada kesempurnaan yang layak bagi Allah SWT, ada kesempurnaan yang kita sifatkan sebagai kesempurnaan tapi dia tidak layak dengan Allah SWT. Okey. So kena tengok dengan baik. Kesempurnaan seorang perempuan, dia ada seorang lelaki, seorang suami yang bagus, dia ada anak yang ramai, ada harta yang banyak, dia boleh jalan-jalan seluruh dunia. Sempurna tu bagi orang perempuan tu. Boleh shopping di mana-mana saja dia kehendaki. Sempurna sekali perempuan kalau bagi shopping. Semua tu bukan, tak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak bagi faham saja, ya. Baik. Katanya musannif, katanya Tok Syarih kita ni, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, sambungan kepada cerita i'tiqad, ya, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lam, ketahui olehmu wahai tulab, wahai talibu ilmin, ya, annal mawjudati binisbati lil istighna'i anil mahalli wal mukhassisi wa adamihi arba'atun. Sesungguhnya benda yang wujud itu
Benda yang wujud. Termasuk Allah SWT. Allah SWT juga adalah benda yang wujud. Dia adalah maujud kan. Allah Ta'ala itu pun maujud. Ketahui bahawasanya semua yang maujud nisbah kepada istighna, ya, nisbah kepada berhajat kepada mahal dan juga mukhassis, dan tidak berhajatnya kepada tempat dan juga mukhassis, ada 4. So kalau kita nak faham dengan lebih halus lagi berkenaan dengan maujud. Apa itu maujud? Iaitu benda, itu perkara yang ada. Termasuk Allah SWT. Allah Ta'ala pun ada. Allah Ta'ala pun maujud kan? Baik. Annal mawjudati binisbati lil istighna'i anil mahalli wal mukhassisi wa adamihi arba'atu. Sesungguhnya benda maujud nisbah kepada terkaya ia daripada tempat dan juga penjadi, dan tidak terkaya wa adamihi ay adamil istighna, tidak terkayanya daripada tempat dan juga penjadi, ada 4 kelompok. So benda ada ni ada 4 kelompok. Nisbah pada apa tu? Perbincangannya nisbah kepada terkaya daripada tempat dan juga yang menjadikan. Mukhassis dengan mana menjadikan. Al-awwalu ma la yaftakiru lahu ma ma'an. Pertama, benda maujud yang tidak perlu, tidak berhajat kepada kedua-duanya sama sekali, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa dzatullah, iaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zat Allah Ta'ala ni tak perlu kepada mahal dan tak perlu kepada mukhassis. Allah Ta'ala tak perlu pada tempat dan tak perlu kepada yang menjadikan dia. Tak perlu. Okey? Tak perlu. Allah Ta'ala ni qiyamuhu binafsih, berdiri ia dengan sendiri. Allah Ta'ala tu maha kaya. Terjemahan kepada qiyamuhu binafsih ni iaitu maha kaya Allah Ta'ala, tidak berhajat kepada sesuatu. Okey? Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu semua adalah fakir, mana berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhal Allah Subhanahu wa ta'ala tu maha kaya lagi maha terpuji. Okey. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada mahal, ya. Mahal dengan mana tempat sehingga kena pergi duduk tempat tu. Ya. Seperti arash. Allah Ta'ala tak berhajat kepada arash sehingga perlu duduk pada arash, tak perlu. Allah Ta'ala tak perlu kepada tempat. Sebutlah apa arash ke apa ke, ikutlah langit ke apa dia. Ada setengah orang kata Tuhan duduk di arash, ada setengah orang kata pula Tuhan tu duduk di langit. Dua-dua bangang. Kerana Allah SWT tidak perlu kepada tempat. Okey, wal mukhassis, dan penjadi. Asani, benda maujud yang kedua, ya, nisbah kepada berhajat kepada tempat dia juga mukhassis. Aksuhu, ya, aksuhu, iaitu ma yaftakiru lahu ma ma'an, perkara yang memerlukan kepada mahal dan juga mukhassis dua-dua sekali. Mahal pun perlu, mukhassis pun perlu. Itu maksud aksuhu. Ai, kita dhabit situ, ai ma yaftakiru lahu ma. Kita buang perkataan la saja. Tadi yang pertama ma la yaftakiru lahu ma ma'an, yang ni oleh kerana akasnya artinya ma yaftakiru lahu ma ma'an. Wa huwa sifatul hawadisi, iaitu segala sifat-sifat yang hawadis. So sifat yang hawadis ni, sifat-sifat yang baru ni, dia perlu pada mahal dan dia perlu pada mukhassis. Mahal ialah tempat. Ya. Mahal ialah tempat. Yang mana sifat tu kena duduk pada tempat. Ke mana-mana pun sifat tu dia mesti duduk di zat. So semua sifat-sifat yang baru mesti duduk di zat. So zat artinya mahal kepada sifat. Dan mukhassis, penjadi. Okay. Penjadi kepada sifat itu. So penjadinya ialah Allah SWT. So sifat yang hawadis semua sekali ini, yang ada pada makhluk ini, dia pertamanya memerlukan kepada mahal
Dan yang keduanya dia memerlukan kepada mukhassis, pada penjadi kepada sifat-sifat itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wasalithu ma yakumu bi mahallin dunal mukhassasi. Dunal mukhassasi. Itu bagi atas. Benda yang berdiri ia di tempat yang tidak ditentukan, ya, yang tidak dijadikan, wahwa sifatul bari, iaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. So sifat-sifat Allah dia perlu pada tempat. Okey. Sifat-sifat Allah dia perlu pada tempat. Mana tempatnya? Zatnya adalah tempat kepada sifat-sifat Allah SWT. Kita ahli sunnah, perbincangan kita tentang sifat ialah sifat Allah SWT ialah yang berdiri pada zat. Sifat Allah SWT itu dia berdiri pada zat. Okay. Sebab tu kita takrifkan zat sebagai maqama bi nafsihi, ya, benda yang berdiri dengan sendiri. Adapun sifat maqama bi ghairihi, apa yang berdiri pada tempat lain, pada satu tempat. So sifat dia tak boleh berdiri dengan sendiri, dia mesti ada tempat. Maka sifat Allah SWT pun sama. Sifat Allah SWT dia tak boleh berdiri sendiri. Mana boleh berdiri sendiri? Dia mesti berdiri pada tempat. Dan tempat itu ialah Allah, zat Allah Subhanahu. Sifat-sifat Allah berada di mana? Berada di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu kena faham dengan baik. So benda ada yang ketiga ialah benda yang berdiri, benda yang ada pada tempat yang mana tidak di tempat itu tempat yang tidak diciptakan. Zat Allah mana diciptakan? Zat Allah wajibul wujud, zat yang wajibul wujud. Pada zat Allah Ta'ala itu ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sifat-sifat Allah itu berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Ai allazi yakhluqul khalqa wa yudhiruhum minal adami. Iaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan makhluk dan menzahirkan mereka daripada tiada. Cukup mana pula tu? Sifatul bari. Yang menjadikan makhluk dan menzahirkan makhluk daripada asalnya tiada. Okey? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak apa. Biarkan dulu di situ. Ar-rabi'u, perkara yang ketiga yang dikatakan mewujud. Okey? Apa benda yang ketiga ni? Aksuhu wa huwa zatul makhluqi, iaitu akas kepada yang ketiga. Yang keempat ni adalah akas kepada yang ketiga. Yakni ma yakumu bi mukhassasin duna mahalli. Ya, iaitu benda yang berdiri, ya, di mukhassas, tidak pada tempat. Ya. Tidak pada tempat. Iaitu ma yakumu bi mukhassisin, di bawah. Ma yakumu bi mukhassisin duna mahalli. Benda yang berdiri ia dengan adanya pencipta dan tidak pada tempat, iaitu zat sekalian makhluk. Maka zat sekalian makhluk ni Allah Ta'ala ciptakan dia. Dia boleh ada tu, dia dipanggil mawjud sebab Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Wa zatul makhluqi, zat sekalian makhluk. Okay? So zat sekalian makhluk ni siapa yang buat? Siapa yang cipta dia? Allah Subhanahu wa taala. Okay? Dan dia adalah tempat kepada sifat-sifat makhluk. Zat makhluk ni adalah sifat. Zat makhluk ni adalah tempat kepada sifat-sifat makhluk. Dia berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala.
So ini sebagai faedah untuk kita semua, untuk kita mengenali apa itu maujudat. Okay. So maujudat ni kesimpulannya ada 4. Pertamanya, yang tidak berhajat kepada mahal dan juga mukhassis, iaitu Allah, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun zat makhluk ni dia perlu kepada mukhassis. Okey, tapi dia tak perlu pada mahal. Itu cara umumnya macam tu. Tapi sebenarnya perlu juga kepada mahal, kerana manusia ni dia tak boleh mana boleh dia ada bukan pada tempat, dia mengisi ruang yang kosong. Okay. Itu perbincangan tu jadi panjang secara falsafinya, tapi dia tak lari daripada 4 kedudukan ini. Okey. Yang tu insya-Allah kita akan bincangkan dengan lebih panjang pada masa-masa yang akan datang. Yang depan ni lagi cantik. Faedah tu, ini satu faedah. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Siapa yang meninggalkan 4 kalimah ini, sempurna imannya. Siapa yang tak terlibat dengan 4 kalimah ini bersabit dengan iman, maka iman dia sempurna. Apa 4 kalimah itu? Aina, kaifa, mata, wa kam. 4 kata ni. Fa in qala laka qailun, sekiranya berkata kepada kamu orang yang berkata. Ada orang cakap kat kita. Cakap apa? Aina Allahu, di mana Allah SWT? Sebab itu orang yang selamat daripada 4 perkataan ini, imannya sempurna insya-Allah. Tapi orang yang terpalit dengan 4 persoalan ini, khususnya yang pertama itu, ini kacau. Iman dia tu tak bersih. Iman dia tu kacau. Kalau ada orang tanya aina Allah, tu dia ada masalah. Ada kepahaman yang tak betul ada dalam hatinya. Sepatutnya dia tak tanya soalan ni. Aina Allah. Fajawabuhu, kalau ada orang tanya juga, maka kita yang beriman, kita yang ahli sunnah, kita akan jawab laisa fi makani. Ai Allahu mawjudun bila makan. Allah Ta'ala itu mawjud. Laisa fi makan. Tidaklah Allah Ta'ala itu pada mana-mana tempat. Wala yamurru alaihi zaman. Dan tidak melalui ke atas Allah Ta'ala ni masa. Okay? Tempat pun tak ada, masa pun tak ada. Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa. Tidak sabit dengan masa. Okay? Wa in qala laka kaifa Allah. Kalaulah ada orang kata kepada kamu, bagaimana Allah Ta'ala tu? Allah kaif. Kaif Allah, lagu mana Allah Ta'ala? Macam mana Allah Ta'ala? Laisa kamislihi syai'. Faqul lahu, maka jawablah kepadanya, laisa kamislihi. Allah Ta'ala tu tak sama dengan makhluk. So kita tak boleh nak kaif kod tu, kaif kod ni tak boleh. Nak kaifiatkan kod tu, nak kaifiatkan kod ni tak boleh. Allah Ta'ala tu seperti itu, seperti ini tak boleh. Okey? Itu hebatnya kalam Allah SWT, laisa kamislihi syai'. Sebab kita manusia ni, kalau kita nak cerita benda yang orang tak pernah tengok, orang tak pernah lihat, kita mesti bandingkan dengan apa benda yang ada. Contohnya, sahabat kita pergi ke Turki, contoh. Di Turki dia temui satu bangunan yang pelik. So ketika dia nak cerita kat kita, untuk kita bagi faham, untuk kita mudah faham, dia akan kiaskan dengan bangunan yang ada sekitar kita ini, sekitar Kuala Lumpur ini, sekitar Malaysia kan, supaya kita boleh faham. Okay? Sebab tu Allah Ta'ala sebut laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala ni nak beritahu dia punya kaif tu macam mana, tak boleh. Sebab apa? Tidak ada satu benda pun yang sama dengan Allah SWT. Tidak ada satu benda pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bateri saya dah nak habis. Kita pun dah habis, nak habis masa ya. Kalau saya nak habiskan benda ni.
Wa in qala laka matallah, sekiranya berkatalah oleh orang yang berkata bagi kamu mata Allah. Bila Allah Ta'ala ni? Sejak bila? Sampai bila? Macam tu. Fakullahu, maka katakan baginya, Allah Ta'ala ni awalun bila bertidai, akhirun bila intihai. Dia yang awal dengan tanpa permulaan, dan dia jugalah yang akhir dengan tanpa kesudahan. Wa in qala laka qailun kamillah, sekiranya berkata kepada kamu oleh orang yang berkata kamillah, ya, berapa Allah Ta'ala itu? Kam, berapa Allah Ta'ala? Fakullahu, maka katakan baginya, wahidun la min qillatin kul huwallahu ahad. Satu Allah SWT, dan satu tu bukan sedikit. Bukan kata la min haitsul adad, bukan daripada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Allah Ta'ala tu Maha Esa. Ya. Wahidun dengan mana Maha Esa, yang mana maksud Esa itu bukan regu kepada 1, 2, 3, 4, 5. Maha Esa Allah. Allah Ta'ala ni Sa saja. Satu saja. Satu dengan mana Esa. Dengan makna Sa, bahasa Kelantan. Ya. Bukan dengan makna bilangan 1, lawannya 2, lawannya 3, lawannya 4. Wahidun la min qillatin ay la min haitsul adad qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah ya Allah SWT itu Maha Satu, Maha Esa. Okey. So siapa yang selamat daripada 4 perkataan ini, mana tidak terpalit dengan 4 perkataan ini dalam akidahnya, dalam kepalanya, maka imannya sempurna. Tapi selagi masih ada dalam kepala, duk tanya aina Allah, duk tanya dan suruh jawab pula. Ya, kalau di Saudi, ya, anak-anak kecil ditanam doktrin, ya, ditanya aina Allah, dan kemudian diajar jawapannya fis sama. Okey. So itu bahaya sekali. Itu menghududkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan dalam nas Al-Quran tidak memaksudkan hudud bagi Allah Ta'ala ketika nas-nas itu mengatakan aamintum man fis samai. Okey, ketika Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bukan maksud daripada siyaqul kalam itu mentahdidkan Allah, tetapi maksud yang lain. Okey, maksud yang lain. Habislah di situ. Naktafi bihadzal qadri wa nataki insyaallah fi liqaati al-muqbilati insyaallah. Arakum fi riayatillahi wa amnih. Sudah dalam bab akidah ni kena kemah, kena mantap. Menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, barulah kita selamat dan tenang. Ya. So kita akidah ahli sunnah ni tenang. Okey. Kita ada beberapa keyword yang penting untuk kita genggam erat. Antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala ni, siapa ingat Allah Subhanahu wa taala ni? Allah Subhanahu wa taala ni la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak boleh dipandang dengan mata zahir, absar, dan Allah Subhanahu wa taala yang muraqabah kita. Itu di antara benda yang kita kena pegang, bersabit dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pegang perkataan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, adamul idrakil idraku. Kita tak dapat Allah Subhanahu wa taala dengan tahdid. Itulah maksud kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adamul idraki al-idraku. Tidak idrak Allah Taala dengan hudud, dengan ta'yin. Itulah hakikat kepada idrak. So selagi kita boleh idrak Allah Ta'ala itu di situ, di sini, di atas, di bawah, pergi dan mari, maka itu bukan idrak. Belum sampai ke idrak. Belum sampai kepada hakikat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, naktafi bihadzal qadri wa nataki insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.